استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنورك يا الله ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita mendalami urusan agama Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini saya akan baca kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada jilid yang pertama muqaddimahnya, yang insya-Allah saya akan masuk kepada bab yang ketujuh berkaitan tentang wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Dan pada pagi ini saya akan baca sambungan huraian daripada hadis yang ke-22 yang menceritakan dalam isi kandungan ini, iaitulah perintah belajar dan mengajar dan juga amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Baik, telah pun kita baca pada pertemuan yang lalu hadis ini, dan pagi ini insya-Allah saya akan baca isi kandungan arahan dan perintah daripada hadis ini insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-22 saya akan baca sepintas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul ilma wa'allimhu wa'allimhu an-nas ta'allamul fara'ida wa'allimuha an-nas
ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu sayuqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Ad-Darimi wa Darul Qutni. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, pelajarilah ilmu-ilmu agama dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang ramai, kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati seperti makhluk-makhluk yang lain, dan ilmu juga akan diambil kembali oleh Tuhan yang hilang dan hilang lenyap, dan akan lahirlah berbagai-bagai fitnah, kekacauan, sehingga akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan, yang mana tak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu. Di sini telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Maka pagi ini saya akan sambung baca tentang hadis ini yang mengandungi perintah belajar dan mengajar, dan kemudian amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Baik, huraiannya, yang pertama, perintah belajar dan mengajar. Baik, dalam hadis ini menceritakan diperintahkan supaya kita belajar dan mengajar. Ilmu yang diperintahkan belajar dan mengajarnya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini ialah, yang pertama, segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama, maka diwajibkan kita mendalaminya. Yang kedua, ilmu yang difardukan, yang diwajibkan seseorang mempelajarinya untuk bawaan dirinya sendiri dan juga untuk orang lain apabila dia dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berhubung secara khusus dengan Al-Quran sebagai sebuah kitab suci, kalam Allah, yang wajib dijaga dan dipelihara daripada sebarang pindaan dan pengubahan, baik pada sebutannya maupun pada cara bacaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan secara khusus tentang wajibnya belajar dan mengajar ilmu yang tersebut untuk mengesahkan benarnya apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9 dalam surah Al-Hijr, yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya, yakni yang memelihara Al-Quranul Karim. Maka sebab itu menjadi kewajipan kepada kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada ilmu, bila kita belajar, maka kena mengajar pula. Bila kita tahu, maka kena ambil tahu dan kena sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat, kata Nabi. Maka kalau kita tak sampaikan, salah satu orang tak tahu. Kita hari ini tahu sebab kita dapat pengetahuan. Ada orang yang sampaikan. Orang yang sampaikan tu daripada mana dia tahu? Dia belajar daripada guru dia, dan guru dia belajar daripada guru dia, guru ke guru, guru ke guru. Begitu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita ni wajib mendalami urusan agama, lebih-lebih lagi ilmu agama Islam. Dan ilmu ni ilmu fardu ain dululah, ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari, kita ketahui, wajib kena cari. Jangan pula kita tak ambil penting tentang ilmu fardu ain dan sebagainya.
Sebab itulah Nabi SAW bersabda, talabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, wajib ke atas setiap orang Islam. Tak kira lah laki ke perempuan ke, wajib dia mendalami urusan agama Allah. Maka kena belajar. Sebab segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama, maka dia kena ambil tahu. Kena ambil tahu ilmu agama. Tak boleh kita tak ambil tahu. Ada orang kata, tak apa, tak belajar. Tak apa, tak boleh, dosa. Ilmu ni wajib, kena ilmu agama kena tahu. Jangan kita buat tak tahu dengan ilmu agama. Ilmu yang Allah fardu, ilmu yang difardukan, diwajibkan ke atas kita belajar. Bila kita mengaji ni, saya nak cerita para muslimin muslimat sekalian, kita ni ada ilmu, Allah angkat darjat kemuliaan. Kita beramal dengan ilmu, Allah angkat darjat kemuliaan. Daripada kita kurang akan jadi lebih. Dan pula bila kita jaga ilmu agama ni, kita belajar, kita jaga, kita hiasi, Allah pelihara kita. Kita dipelihara oleh Allah. Kita belajar, Allah angkat darjat. Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama. Jangan bimbang, orang yang mengaji ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat darjat kemuliaan, kebaikan, kedudukan, dan segala-galanya lah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Kita tengok para alim ulama, Allahu Akbar, hidup mereka hanya untuk agama. Hidup mereka untuk beramal dengan amal Islam. Hidup mereka mencari redha Allah. Hidup mereka mencari rahmat Allah. Hidup mereka mencari kasih sayang Allah. Ini hidup mereka. Jadi hidup mencari kasih sayang Allah, mencari redha Allah, mencari keberkatan Allah Ta'ala. Allah, dia tak fikir dah benda-benda ni. Dia tak fikir dah. Dunia akan datang kepada dia. Dunia akan cari dia. Nampak? Dunia akan cari. Hidup tak susah. Nak apa pun dapat, insya-Allah. Sebab itu kita ni, bila kita kejar agama, beramal dengan Islam, kita ambil tanggungjawab dengan agama Islam, Allah Rabbi akan datang macam-macam, insya-Allah. Yakinlah, biarlah kita pun ada orang kata, penatnya hidup, penatnya dah belajar agama ni. Kita belajar dan kita mengajar pula, berdakwah pula, jaga agama. Kalau nak penat pun, berapa lama lah sangat nak penat. Allahu Rabbi, kita ni nak berapa lama sangat nak penat. Hidup bukan lama mana pun. Tak lama mana. A'mari ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Lebih pada tu subsidi lah, lebih. Allah Ta'ala bagi peluang. Allah nak penat terang mana sangat. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Allahu Akbar. Nak lama mana sangat kita ni. Nampak? Biarlah kita penat, tak apa, tetapi kita rehat. Mati tu rehat. Di alam barzah tu kita tenang. Sebab kita dah banyak melakukan amal ibadah, mengerjakan syariat, melaksanakan perintah Allah. Macam-macam kita buat untuk Islam, untuk agama. Eratkan ukhuwah, membina agama Islam, berjuang untuk agama Allah, berdakwah, macam-macam untuk Islam kita buat. Maka tunggulah. Sebab itu kita lihat para alim ulama, orang-orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwa, hidup mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak begitulah dalam diri kita. Ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, kita nak macam tu. Anak-anak kita nak, insya-Allah, ibu bapa di rumah, mereka tak sempat, tak apa, mereka latih didik anak mereka. Anak-anak mereka menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang beriman. Mudah-mudahan insya-Allah
kita dapat juga dia punya kebaikan anak-anak kita dan seumpamanya. Baik. Kemudian yang kedua, huraian daripada hadis yang ke-22 tadi. Hadis yang ke-22 iaitu menceritakan tentang amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Tadi wajib belajar, kena mengaji, kemudian kena mengajar. Bila belajar dan mengajar, Allah pelihara dan hidup kita dimuliakan oleh Allah dan juga mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki murah, hidup berkat, jiwa tenang, keluarga bahagia, aman damai daripada kita mendapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Oleh sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang menyampaikan ilmu-ilmu agama dan baginda juga seorang manusia yang akan mati. Maka baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni tak hidup sampai bila-bila, kita akan mati. Maka sebab itu kena mengaji. Kena mengaji, lepas tu kena mengajar. Sebab kita akan mati, kita nak orang lain akan sambung pula. Orang lain akan sambung pula. Saya sambung pula. Saya belajar guru saya dah meninggal, saya sambung guru saya. Saya mengajar anak murid saya akan meninggal, anak murid akan sambung pula. Begitu. Maka sebab itu amaran tentang kehilangan ilmu dan akibat daripada kehilangan ilmu. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu-ilmu agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia yang akan mati. Sebab tidak ada siapa pun yang akan terlepas daripada kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai saat kematian. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa sa'a sabila. Datang ajal daripada Allah tak lambat walaupun 1 minit 1 saat. Jadi Nabi juga seorang manusia yang akan mati. Jadi kita ni akan mati. Maka ini pesanan Nabi kepada kita. Maka baginda menyuruh umatnya belajar. Siapa umatnya? Kita lah. Belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya. Kena belajar. Sebab tu Nabi pesan wajib belajar. Kalau kita ni rasa kita umat Nabi, kena belajar. Kalau kita ni tak nak belajar, beratlah. Nabi pesan suruh belajar. Nabi pesan suruh mengaji. Dah kita umat Nabi tak nak mengaji, ni berat sungguh lah. Kena belajar. Belajar dan ambil tahu ilmu agama. Ni kadang masalah ajak mengaji tak nak, ajak belajar berat, semua berat. Ajak main nombor 1, ajak mengetir beres, nampak? Ajak sukan jom, ajak berjalan beres, ajak buka kitab, ajak baca Quran, dan mengantuk, tak larat, masa itulah sibuk, masa itulah nak macam-macam hal lah. Jadi kita didik, kita latih diri kita supaya cintakan agama, insya-Allah. Baik, sekarang ni walaupun dalam norma kita dalam keadaan PKP, dalam keadaan lockdown, dalam keadaan sekarang ni, walaupun kita tak dapat belajar macam sebelum ini, belajar dalam masjid, surau, di sekolah, di asrama tetapi alhamdulillah kita lihat ramai para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita, mereka menggunakan alat-alat dengan telefon, dengan komputernya untuk mengajar secara online. Buat Google Meet, macam-macam kita lihat. Muzakarah, macam-macam kita lihat. Kalau buka di Facebook tu, maghrib tu, tuan guru ni baca, guru ni baca kitab ni.
Atas kita saja, nak tak nak. Dan dimaklumkan, ya, esok kita ada kitab ini, pagi kita ada kuliah tu, atas kita je, atas kita. Dia jadi susahnya sebab apa? Sebab hati juga. Kalau bola beres, England lawan Denmark beres, akhir, suku akhir, separuh akhir siap tahu. Tak mengantuk. 2 pagi, 3 pagi beres. Tetapi nak ajak buka kitab, nanti dululah. Nanti boleh, tak apa. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, janganlah macam tu. Kita ada peluang dan kena ambil peluang, kena cari peluang mendalami dan mengetahui, ambil tahu tentang ilmu agama. Walaupun dia kata, alah saya dah tahu dah, saya dah belajar dah. Tak apa, ilmu ni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dia tak ada habis bab belajar agama ni. Dia kena belajar sungguh, insya-Allah. Sebab itu Nabi pesan, belajarlah ilmu agama. Sebab aku juga akan mati, kata Nabi. Jadi Nabi pesan, maka baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya, kerana dengan kecuaian belajar dan mengajar, maka ilmu pengetahuan akan beransur-ansur hilang. Kalau kita cuai, kita tak pelihara ilmu kita, kita tak beramal, kita tak mengajar, dia akan hilang. Ilmu ni dia akan hilang kalau kita tak jaga dia. Sebab itu kena jaga, kena ada muzakarah, kena buka kitab, kena mutala'ah. Kemudian kita juga begitu juga. Kalau hidup kita jauh daripada agama, tak rajin dengar tazkirah, tak ada rajin dengar nasihat, jauh daripada hidayah Allah, kita jadi jauh dari petunjuk Allah. Alhamdulillah, ilmu agama ni tak mati sebenarnya. Akan lahirlah mereka yang menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mati. Cuma kita yang mematikan diri kita sebab kita tak nampak kebaikan, kebenaran, cahaya di depan kita. Maka bersihkan hati kita baik-baik, banyakkan beristighfar, banyakkan bertasbih, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, kita tidak lupa dan kita dipelihara oleh Allah dan kita dapat jaga ilmu dengan baik. Kemudian supaya ilmu kita tidak hilang, maka kita peliharalah, selalu kita buka kitab, dengar nasihat, dengar kalam-kalam indah daripada guru kita dan seumpamanya. Sehingga perkara-perkara fardu yang seseorang mesti mengerjakannya pun akan berlaku padanya perselisihan dengan tidak didapati oleh orang yang boleh menyelesaikannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan insya-Allah pagi ini 2 perkara yang saya sentuh berhubung tentang huraian hadis yang ke-22 daripada bab yang ke-7 berkaitan wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya daripada kitab Mustika Hadis jilid pertama ini. Semoga Allah Ta'ala pelihara diri kita, pelihara kita, dan supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita, banyakkan berzikir dan selawat, banyakkan berdoa, sebab kita sekarang ini tak boleh buat apa. Kita ikut arahan daripada kerajaan, arahan Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, supaya kita duduk di rumah dan juga kita jaga kita. Mereka yang bertugas, kita mohon supaya Allah selamatkan mereka. Frontliner, mereka yang duduk di depan,
doktor, jururawat, para petugas, mereka yang saf hadapan, kemudian pihak keselamatan, polis dan sebagainya, dan juga mereka yang bertugas, mereka yang berniaga, makan minum, yang kita berhajat dengan makan minum, kita pohon Allah pelihara selamat semua sekali insya-Allah. Dan juga kita pula selamat walaupun kita kena duduk di rumah, tetapi kita doakan mereka juga yang bekerja supaya selamat daripada bala ujian ini, iaitulah corona ataupun COVID-19 ini insya-Allah. Dan kita tak tahu macam mana, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui, maka cari jalan penyelesaian dia dengan pakat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita amalan jaga, pakai pelitup muka, kerak cuci tangan, guna hand sanitizer, penjarakan sosial kita jauh, kita jaga insya-Allah, dan kita doalah Allah pelihara kita. Nak kena juga itu bukan masalah kita dah, itu Allah Ta'ala nak bagi kita penyakit, kita terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Kita akan sambung pula pada pertemuan yang akan datang, iaitu pada hadis yang ke-23 insya-Allah. Dan marilah kita berdoa agar Allah Ta'ala memelihara, menyelamatkan kita dan jadikan kita orang yang suka belajar dan mengajar ilmu agama, sebab itulah saranan dan juga perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malana wa hajatana wa ahwalana kullaha tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna wat tuqa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah في الحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أهلنا وسلم أسراتنا وسلم إخواننا وسلم جماعتنا وسلم أهلنا وسلم قرياتنا وسلم بلادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم سلمنا يا الله، سلمنا يا الله، سلمنا يا الله عن البلاء والدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.